Assalamualaikum guys, welcome to Keru Series. Untuk video kali ni kita buat lain daripada yang lain, yang di mana video kali ni kita buat podcast guys. Kita akan bercerita mengenai sebuah kisah seram yang dialami oleh kami berdua, dan juga kita akan selitkan juga kisah seram yang berlaku kepada Afiq. And aku macam terperasan lah ada satu kelibat dekat dalam bilik tu. Dan juga kisah seram yang berlaku kepada saya. Dan ini adalah format dalam cerita member-member je. Kalau ada perkataan kesat ataupun perkataan-perkataan yang di mana korang tak boleh nak terima tu, korang terima je lah. Sebab ini memang podcast ni saya bawakan sahabat saya sendiri, yang di mana sahabat ni memang daripada kecil sampai ke besar kita orang membesar bersama-sama. Dan inilah dia, Afiq The Power Rangers. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betulkan sikit, Power Rangers tak ada. Tak ada eh? Biasa orang panggil Afiq atau Zom lah. Oh, Cukup. Okay. Alright. Cukup tu saja. Okay. Power Rangers tu biasa kau tambah. Sedap pula Afiq The Power Rangers. Oh, biasa orang panggil Afiq Zom lah. Afiq Zom ataupun Zom atau Afiq lah. Biasa macam tu lah. Okay. Tapi boleh tak? Boleh. Kita orang sebenarnya nak tahu sebenarnya Afiq ni macam mana boleh ada Zom? Oh, ni kisah dia ni, dia tricky lah. Tricky eh? Tricky sangat. Masa tu sekolah rendah, darjah 5, darjah 6 macam tu. Satu cikgu tu dia macam nak bagi keputusan exam lah. Dia panggil nama saya lah, macam tu kan. Yes. Afiq Asfar bin Zombie. Hai? Iya. Hai. Tak tipu. Oh, mantul eh. Saya cakap, kenapa zombie? Nama saya kan Zamri, bapak saya. Kenapa panggil saya zombie cikgu? Habis macam lebih kurang, tak boleh lah macam tu juga. Lepas tu cikgu tu macam, aduh, nama baru. Mana boleh kan. Tapi kau tak ada masuk dalam lah? Tak ada masuk dalam lah? Tak, aku tak ada. Terima je lah. Terima je lah. Yelah, kalau tak, nama tu boleh melekat sampai sekarang guys. Betul. Budak-budak member kita orang semua panggil dia zombie. Tua tu. Tapi tak adalah, B tu kita orang buang, panggil Zom je. Zombie embuk sangat pula kan. Biasa ada kadang-kadang ada yang mengada panggil B. Boy. Dia aku cakap aku, kau power kau siut. Ya. Itu bukan awek-awak je ke yang cakap? Tu biasa awek saya. Jangan cakap kat sini awek-awek. Farah? Jangan. Okay guys, cerita dia bermula yang di mana pada masa tu Carol baru je balik daripada kerja. Carol masa tu bekerja sebagai seorang pekerja di salah sebuah syarikat, bukan syarikat lah, salah sebuah macam fast food, iaitu KFC. And pada malam tu Carol tak tahu nak buat apa. Pada dalam jam pukul 12 malam macam itu, Carol tak tahu nak buat apa. Jadi lepas keluar daripada KFC tu, Carol naik atas motor, Carol WhatsApp lah kan, buka WhatsApp tengok siapa mangsa aku malam ni kan, ajak-ajak lepak ni kan. Jadi Carol tengok, uish, Afiq. Okay, jadi Carol pun terus PM Afiq pada masa tu, yang di mana Carol tanya dengan dia, weh Zom, mana lepak jom. Okay lah masa tu. Lepas tu Afiq reply, dia cakap dia masa tu dia berada dekat rumah and mak bapak dia tak ada. Jadi dia cakap, kau datang ke rumah aku. Okay, kita lepak-lepak lah masa tu. Memang lepak-lepak tengok TV, main phone lah. Main wifi orang cakap. Main wifi, betul. Main actually wifi. Masa tu siapa rumah yang ada wifi memang paling kaya lah orang kata. Tak kaya mana pun. Rumah saya tak ada wifi. Jadi disebabkan rumah dia ada wifi yang laju, saya pun terus tanpa berfikir panjang, saya terus gerak ke rumah dia. Saya start enjin motor saya tu, terus gerak ke rumah dia. Dan lebih kurang dalam jarak antara KFC dengan rumah Zom, lebih kurang dalam 5 ke 10 minit je dah sampai, tak jauh pun. Jadi saya pun pergilah ke rumahnya Afiq. Jadi masa sampai dekat rumah Afiq tu, saya terkejut. Saya ingatkan dia keseorangan. Ramai kan tu, ramai gila. Berapa orang yang ada? Kalau nak ikutkan masuk kau 5 lah. 5 masa kat dalam rumah tu 4 orang. Total ada 4 orang lah. Masa tu memang haruk nak pakai wifi. Okay, so masa tu kalau tak silap aku, engkau, Acong yang aku ingat, Apek. Dengan seorang lagi aku lupa nama dia. Yang seorang lagi tu kita lupa sebab kita orang pun dah lama tak jumpa dia and tak tahu dia dekat mana sekarang ni. Betul. Memang tak tahu. Jadi yang 4 orang ni memang ingatlah, saya, Zom, Apek dengan Acong. Okay, jadi actually masa saya keluar,
actually masa saya sampai dekat rumah Zom tu lebih kurang dalam pukul 12.30 macam gitulah. Saya sampai tu saya tengok diorang semua tengah sibuk main kad kan. Ada yang seorang tengah main kad yang di mana pada masa tu Afiq ni tak salah saya Afiq, Zom dengan Acong ni tengah main kad. Kenapa dua orang pula nama aku? Afiq, Zom, Acong. Apek. Apek. Afiq, Zom, Apek dengan Acong tengah main kad. Jadi lagi seorang tu tengah sibuk main wifi lah. Saya tak tahulah dia tengok apa dekat handphone dia kan. Jadi kita orang pun lepak borak. And saya pun bila nampak diorang tengah main kad tu pun saya pun kau ni main kad tak ajak aku pula kau. Dah, maaf aku datang terus join diorang main kad. Masa tu member lambat. Nak macam mana? Benda baru balik kerja. Benar. Ingat tak masa tu pakai handphone apa? Jap, aku rasa paling power time tu aku Galaxy Young. Galaxy Young Aku pakai Galaxy Young. Oh lama. Aku rasa kau pun Galaxy Young masa tu. Aku Y. Y Galaxy Y ke Galaxy X macam tu lah. Dia XY macam tu lah. Y rasanya. Actually lepas kita orang dah tengah main kad tu kan, tengah dalam scene main kad ni, sibuk main kad kan. Yes. And then siapa yang ketengahkan dulu untuk pergi ke bagi idea yang kita nak pergi ke kubur? Yes. Masa tu seingat aku yang memang betul-betul kuat lah. Yang bagi idea tu memang betul-betul kuat bagi idea tu Acong lah. Dia cakap macam malam ni nak buat apa kan. Macam masing-masing tanya esok kerja tak? Esok cuti. So macam okay lah, esok malam ni kita try pergi kubur. Lepas tu tanya kubur mana. Lepas tu dia tiba-tiba macam fikir tak jauh. Okay, kubur mamu dia. Masa tu kau balik kerja pukul 12. Dah sampai rumah aku, rumah bermain kad borak-borak pukul 1 lebih. Betul. Lepas tu dah lepak-lepak, tiba-tiba dia macam tu lah. Dalam pukul tak salah aku, dia bagi idea tu dalam 2.30 macam gitu lah. 2.30 macam tu. Lepas tu pula kereta ada, yang kereta bapak aku tak ada. Masa tu yang saya ingat yang si Acong tu dia tanya dekat Zom, Zom, kita nak buat paranormal ni, ada kereta tak? Ada, kat belakang. Ramai-ramai semua pergi njut kat belakang. Sempit lah siut dalam rumah. Njut pergi belakang rumah tengok. Kereta baik ni. Kereta lama lah. Kereta rare. Memang rare. Tapi laju baik. Manual mat. Manual mat. Okay. Jadi lepas dah pergi belakang tu, saya pun cakap dengan Zom, tak mau leceh Zom, pergi ambil kunci. Dia pun pergi ambil kunci. Kita orang pergi masuk kereta, terus gerak. Masa tu tak silap saya lebih kurang dalam pukul 3. Tak silap pukul 3. 2.45 macam tu lah nak gerak. 2.45 lah kan. Sampai sana dalam pukul 3 lebih lah. Dan 3 lebih kan. Tapi paling semangat yang driver lah. Ya, masa tu saya bawa kereta tu. Tapi masa saya actually lepas kita orang dah masuk dalam kereta, ni cerita nak on the way ke tempat tu Actually masa saya dah masuk dalam kereta, orang semua dah standby semua, kita orang pun dah panaskan enjin dah nak gerak ni. Saya dah pesan kat budak-budak ni, kalau korang nampak apa-apa, bau apa-apa ataupun ada macam dengar apa-apa, diam. Tolong diam je. Jangan tegur. Bahaya kalau tegur. Yes. Kalau tegur. Tapi saya dah bagi tahu lah, diorang pun semua cakap okey je kan. Kau pun okey je kan. Aku okey lah. Itu memang aku okey. Sebab kita tahu kan benda ni bahaya walaupun kita tak nampak. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh ikut. Sebab masa tu kau dah tak ada idea juga. Masa tu otak kau dah blank. Sebab aku lost. Memang lost. Dah sedap main handphone, main ngantuk-ngantuk sikit, tiba-tiba benda-benda tak ada otak ni. Gerak terus lah. Betul juga Time tu kau kena ingat kau seorang yang ada lesen. Betul juga. Betul. So kau lah bangsa. Saya Carol ni kena ikut orang sebab saya Carol seorang je ada lesen. Diorang semua malas nak ambil. Nak gerak tapi takut ada roadblock. Tapi memang jalan-jalan yang kita akan pergi ni memang roadblock bersepah lah kalau time-time macam gini kan. Biasa lah. Jadi cerita dia bila kita orang semua dah standby dekat dalam kereta, bila kita orang nak bergerak tu kan, dah nak ke kubur tu, actually rumah Azam ni dekat area Skudai Ria. Skudai Indah macam tu lah. Bangsaan macam tu. Dekat area Taman U lah senang cerita. Kalau siapa yang tahulah dekat Taman U dekat Skudai Betul. Jadi daripada Taman U ni kita orang nak bergerak ke kubur Mahmudiah ni makan masa lebih kurang dalam 20 ke 30 minit macam gitu. Bila kita orang dah berjalan tu, masa tu kita lalu highway baru kalau tak silap aku. Highway baru lah kan? Naik highway. Jadi senang. Kita orang masuk daripada Taman U, kita orang masuk ke Senai dan kita orang terus naik terus straight ke jalan highway baru and then kita masuk ke lingkaran dalam guys.
Siapa yang duduk JB takkanlah tak tahu kan lingkaran dalam kat mana kan. Jadi Mesti tahunya. mesti tahu punya kan. Jadi bila kita orang dah lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit lagi dah nak sampai tu, time tu masa on the way okey. Sound dia memang okey. masa on the way Dah nak memang- sampai tu. Memang ngam semua. Borak-borak kan. Wah, aku tak sabar lah nak jumpa hantu Orang kan. paling power lah, paling A lah. Bual lah, bual. Betul. Kejap lagi 5-10 minit dah nak sampai ni. Betul-betul dah nak sampai ni. Masing-masing Dia tak boleh cakap apa. Ada satu part tu lah yang kita nak masuk tu. Memang kan setiap kubur nak masuk tu ada laluan nak masuk kan. Okay. Yang ni guys, yang ni bagi aku explain lah. Okey, boleh. Cerita dia guys, bila kita dah masuk tu, kita dah sampai lah dia punya Betul. kawasan Mampu Dia ni, dia adalah sebuah kawasan yang di mana jalan dia straight, and then ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada banyak cabang. Jadi cabang. Banyak, memang banyak. Yes. Dengan lampu-lampu dia. Jadi betul. Jadi memang orang kata tu bila dah jalan macam gitu, and then dia punya kawasan tu, dia punya gelap dia jangan cakap Seram lah. Memang seram lah. Memang seram baik. Sampai sekarang ingat. Ya, Sampai gelap sekarang. dia. Dia macam umpama satu lampu ni, dah lah lampu tak terang. Lepas tu nak jumpa lampu lagi lebih kurang lagi 1 kilometer. Jauh gila. 1 Kubur kilometer, besar. 2 kilometer macam gitu baru jumpa satu lampu. And then cerita tu bila kita orang masuk tu guys. Kau ingat lagi tak? Aku ingat. Okey, cuba kau ceritakan pula. Ini nak masuk ni memang gila lah. Memang gila. Kau sendiri pun macam otak pecah. Yes, masa tu aku tekan minyak slow je. Masa tu saat aku, engkau ke Acong yang bagi tahu, "Weh, tekan minyak slow-slow duk." Nak feel, nak feel lah. Nak feel kan. Okey, aku bagi 20 aku tekan. Aku cakap kau ajar betul lah budak ni. Mentang aku duduk tengah, aku nampak meter. Lambat no nak pergi sampai kan. Lepas tu tak macam mana Acong cakap, masuk simpan sini lah. Okey, masuk. Belum lagi. Salah. Belum Yang sampai. ni dia salah. Yang ni bukan dia, bukan si Acong yang pilih simpang. Actually dia yang Aku simpang. pilih. Padahal aku tembak orang lain dah. Yes. Dia macam gini. Cerita dia masa tu saya tanya dengan si Zom Zom, kau rasa nak berhenti kat mana Aku cakap dekat satu pondok tu, berhenti kat situ. Ada satu sempang, ada satu pondok tu. Dia actually macam ni guys. Dia masa tu si Zom ni dia pandang ke belah kiri tau. Dia pandang ke belah kiri. And then masa tu dia nampak ada macam ada, kita orang dah lepas beberapa lorong. And then pada satu ketika tu bila sampai ke satu lorong tu, dia macam si Zom ni dia pergi nampak, dia ternampak ada satu pondok. Jadi dia pun cakap lah dengan Kerul, Mat, berhenti kat depan tu Mat, kita masuk dalam tu. Boleh dia lepak sekali kan. Okey. Jadi saya pun tak cakap banyak Okey lah. Terus masuk. Terus pusing kan Cerita banyak. steering. Masuk slow. Masuk tu okey. kat sini guys cerita dia. Masuk tu okey. Mula-mula dah masuk tu memang okey. Tapi nak melepaskan ke dalam tu, seksa babe. Masa tu aku pula duduk belakang. Aku tak tahu lah, masa tu kau memang dah panik, tak boleh tekan minyak kan. So aku nampak sesuatu kat depan. Dia sebenarnya cerita dia macam ni guys. Cerita dia macam ni guys. Masa saya naik tu, saya dah belok, saya dah naik. Masa saya dah naik tu, dia macam suddenly kita orang dekat dalam satu kereta ni ada terdengar bunyi macam satu hentakan tau dekat atas bumbung kereta. Gedebuk macam gitu. Betul. Yes. Baru ingat. Yes. Kau tak akan nak lupa. Lupa banyak tu. Tapi benda tu aku ingat lah. Yes. Seram. Lepas dia dah bunyi kedeguk tu guys, time tu lah Kita pedal tak minyak lepas. saya dah tekan macam gila babi. Orang kata tu, kau dah keluar dah. Memang nak berdiri lah Saya tekan. dah tekan macam gini dah. Orang kata Nak berdiri. Nak berdiri pun mengerang tak bergerak guys. Betul. Korang bayangkan dia punya orang kata tu struggle dia tu nak naik ke bukit. Padahal bukit tu tak tinggi, sumpah. Sikit, memang Dia sikit macam pun. naik macam gini, lepas tu jalan straight je. Macam naik betul. sikit je. And then masa saya dah tekan, Member dah panik lah time tu. memang dia panik tapi saya diam. Betul. Dia panik tapi orang kata pelur dah keluar dah ni, pelur dah keluar dari door kan. Tapi saya diam. Tapi macam satu time tu memang kau dah panik. Kau nampak aku, kau tengok aku belakang. Yes. Jadi masa saya dah tu, saya tengok nak cakap apa kan ni Aku tengok belakang kan. Tengok belakang. Okay. Tengok, yang si zombie dah. Masa tu muka zombie ni dia pandang ke depan tu. Dia pandang ke arah pondok yang ada dekat depan. Sebab lorong straight hujung tu Ada satu pondok guys. And mata Zom masa tu dia nampak dekat hujung tu ada pondok tu. Kau nampak apa? Aku nampak kelibat gula-gula lah.
Gula-gula. Gula-gula. Kalau nak cakap pocong straight sangat, gula-gula lah. Gula-gula lah. Tapi cakap pocong ni. Tapi memang aku serius nampak. Memang aku rasa kau seorang perasan. Sebab aku memang tak nampak pun kau tengok aku. Aku rasa macam benda tu memang kat depan ada gula-gula. Muka kau aku nampak. Muka dia lillahi ta'ala. Muka macam Takut lah. Muka kena bukau. apa, dengan keadaan gelap dekat situ. Lepas tengok muka dia macam gini, apa lagi? Lagi dedar lah. Terus baca ayat kursi, baca apa semua. Pap, tiba-tiba ada satu lagi bunyi bergegak kat belakang. Tapi masa tu memang saya tak pandang langsung. Yang pandang si mangkuk ayun ni. Memang ada satu rear mirror pun tak tengok member ni. Memang saya tak tengok. Memang panik panik gila. Orang kata tu tingkap belah sini, tingkap Memang tak atas. nampak. Memang aku tak nak tengok. Memang aku tak nak tengok. So masa tu kejadian tu, masa ada bunyi jatuh benda tu kan. So aku terpandang belakang tau. Bila aku terpandang belakang tu, adalah benda yang cakap cik pon lah. Dia memang duduk dekat atas bonet tu. Aku rasa salah satu tu punca berat kereta lah. Tapi memang bagi aku, in real aku nampak benda tu, memang menakutkan. Walaupun aku nampak belakang babe. Aku tak nampak depan, muka tak nampak. Memang nampak belakang. Memang seram. Aku rasa macam mana time tu Actually kan, dia punya situation tu bunyi dia datang dekat bahagian belakang kan. Memang belakang bonet kan. Lepas tu kau actually dia tengah duduk ke, tengah baring ke? dia macam kau tahu duduk dekat atas satu tembok. Kalau kita duduk atas tembok macam mana? Kaki kita gini-gini kan. Tapi itu aku tak nampak lah. Tapi aku rasa dia memang duduk macam atas tembok. Nampak dia belakang. Oh, rambut panjang lah. Rambut panjang lah. Muka dia ke depan lah. Muka dia pandang depan lah. Memang so kau tak nampak, kau nampak rambut je memang lah. tak nampak kita lah. Memang dia pandang depan. So dia duduk situ. Aku tak tahu lah punca dia sebab apa dia duduk situ kan. Mungkin kita salah masuk ke. Pukul 3 kan. 3 lebih Cik pasal itu memang time dia lah. Seram tu. Itu nasib baik time tu tak ada duit nak beli kamera. Betul. Kalau ada memang dah jadi ni dah viral lah. Memang kita cakap jadi paranormal punya orang. Tapi ramai lah time tu 5 orang. 5 orang. Tapi antara tu aku je lah yang nampak. Yang lain semua betul. aku rasa tak nampak kot. Rasa yang lain semua tak nampak. Yang si Afiq seorang je yang nampak masa tu. Jadi saya pun memang, saya kalau boleh saya tak nak nampak. Jadi memang saya takkan toleh mana-mana lah. Saya akan pandang ke steering. Kalau tengah dalam situasi tu saya pandang steering, saya pandang meter. Saya memang takkan pandang tempat lain je. Dedor punya pasal. Memang tentu dedor lah. Yes. Lepas tu cerita dia lepas dah dalam pada masa yang merang ni dah jadi macam-macam kat dalam tu. Saya pun tukar gear reverse, tekan pum, boleh ke belakang kan. Jadi semua ke belakang. Terkejut tu. Dengan dalam keadaan yang seger, pum, terus pecut. Keluar daripada tempat tu. Itu memang takut lah bagi aku. Memang walaupun dalam semua hidup aku pun nampak tu lah first time. Kan? First time. Itu memang aku pun tak tahu lah. Itu actually pengalaman paling seram saya yang saya pernah hadapi walaupun saya tak nampak benda tu lah. Sebab kau dalam keadaan situasi panik. Sebab kau kereta tak lepas ke dalam. Yes. Tapi sebenarnya ada hikmah juga tak boleh masuk dalam. No? Benda tu tak bagi lah. Ya. Kan benda tu kan kalau macam tu Kalau kan masuk kang tak tahu pula apa benda selamat jadi, tak selamat kan. Tak tahu lagi kan ke alam lain lagi. Buried alive. Buried alive. Tahu-tahu ada orang korek lah. Itu lah. Okay. Itu tak seram lagi. Apa yang seram? Straight view. Okay, macam ni guys. Kita sambung sebentar lagi. Kita rehat sebentar guys. Okay guys, for the next story dalam cerita yang sama, kita sambung kembali. So cerita dia guys, masa tu saya Carol dengan Afiq dengan Zom, masa tu terus ke Straight View. Tapi sebelum nak ke Straight View tu, semua ni adalah daripada Chong. Jadi mana kita orang tanya dengan Chong, kau rasa nak ke mana lagi ni? Chong pun tak cakap banyak. Dia terus cakap okay, Straight View, Villa Nabila. Alright, okay. Kalau macam itu, saya pun terus bawa kereta ke Straight View. And then masa tu saya jalan ke, tak salah aku, kita masuk ke depan kan, selepas Villa Nabila kan. Selepas. Lepas tu kita masuk ke belakang pula. Alright, so kita orang masuk ke jalan belakang. Selepas dia, kalau korang jalan ke Danga Bear, dia straight. Lepas tu dia ada satu sempang nak masuk ke Straight View. Tapi and then korang akan pusing lalu ke belakang. And then kalau korang sampai ke hujung, korang akan lalu ke Mahkota. Kalau korang duduk JB korang tahulah. Jadi macam route pula kan. Kalau korang duduk JB korang tahulah dekat area situ. So dia punya cerita dia, saya pun bawa kereta melalui Villa Nabila depan. And then saya pun masuk ke belakang. Jadi bila kita orang dah sampai ke belakang, betul-betul dekat belakang Villa Nabila, masa tu kita orang stop. Kita orang tanya macam mana duk nak masuk. Sebab masa tu keadaan
semak gila dekat belakang Villa Nabila ni semak gila. And then ada banyak orang kita pagar tu tinggi tau. So macam nak masuk ni dedor lah pula kan. Jadi Dedor. kita orang pun macam let lu lah, tak payah duk. Jalan je time tu. Kita jalan je. And then apa yang saya ingat masa tu Zom cakap, Zom ke kau ke Acong yang cakap suruh turunkan? Apek. Dia cakap sebab mungkin sejuk ke apa tak tahu kan. Dia suruh turunkan. Masa tu Apek tu tak tahulah. Turunkan lah. Tak silap, bukan sejuk. Turunkan lah. Tak seram lah macam ni. Betul. Dia macam tak mencabar. Tak mencabar lah kan. Apa benda buat paranormal tapi tak turunkan tingkap. Dia macam beria pada kan. Yes, betul. So bila ni pun diorang pun turunkan tingkap benda yang pusing-pusing kan. Itu memang lama punya style. Memang mancing ni. Yes. Jadi dah turun tingkap, kita pun jalan slow betul-betul kat belakang Villa Nabila ni. Slow. Saya bawa masa tu memang 20 ke 40 slow gila. And then dengan tiba-tiba ada satu bau. Bau ni bau wangi gila. Tak tahu kau rasa bau pokok apa lah? Dia macam bau pokok yang orang cakap Pontianak suka lah. Bau pokok Pontianak kan. Tapi aku tak silap aku orang bau panggil bunga Tanjung ke apa macam tu lah. Aku tak tahu lah. Tapi memang masa tu bau kita bau. Tapi ada yang seorang tu mulut dia bising lah, cakap bau bunga, bau wangi. Tapi aku time tu aku cover lah, aku cakap. Yang cakap tak silap aku Acong ke apa Aku rasa yang member yang lagi seorang, aku lupa nama dia tu. Dia cakap bau wangi lah ke, buka hikap lah. Yang aku ingat yang member duduk sebelah aku tu Acong lah, tu Acong lah. Acong lah cakap. Acong yang cakap. Acong cakap, bau wangi gila tu. Dia cakap macam tu. Muka dengan muka dia kan. Muka dengan penuh reaction. Apa benda pula? Hapus kawan. Sambung. Boleh. Dengan muka dia penuh reaction apa benda semua kan. Woi, bau apa ni woi? Memang bising. Memang actually satu dalam kereta tu semua bau benda yang sama tau. Memang bau wangi teramat wangi guys. Jadi saya pun macam okeylah, bawa je lah slow kan. Bawa slow. Mungkin masa tu kita orang fikir memang tak ada apa lah sebenarnya. Bau ingatkan bau pokok. Bau pokok yang ada dekat situ. Jadi kita orang jalan santai lah. Tapi actually bukan pokok tu sebenarnya. Seram. Jadi sebab saya tak tahu lah. Saya dah cakap dengan budak ni, kau kalau bau apa, nampak apa-apa ataupun rasa apa-apa ke, diam je, jangan nak bising. And then bila kita orang dah masuk dekat dalam highway dengan dalam keadaan tingkap yang terbuka besar gila nak mampus tu, bau still melekat. Bau dia masih ada lagi guys dekat dalam kereta tu. Korang bayangkan perjalanan daripada Dangambai nak ke Skudai adalah lebih kurang dalam 12 km. Korang bayangkan 12 km sepanjang perjalanan tu, bau tu kuat gila and tak hilang-hilang guys bau dia dekat dalam tu. Jadi dalam pada masa sampai satu saat tu, kita orang masa tu dah sampai dekat, tak silap aku dekat Shell Sri Putri. Dah nak sampai kat Shell Sri Putri. Sebelum Shell Sri Putri tu ada satu masjid tau. Jadi masa dekat masjid tu, engkau yang cakap kan, aku cakap ada stop kejap lah. Sebab dah nak subuh ni. Yes. Sebab kita tak nak lah kalau balik rumah tu bawa bau ke, bawa benda ke kan. Bahaya. Yes, dia bukan bawa bau, dia takut benda tu ikut. Takut benda tu ikut. Sebab jadi, bau tu main peranan kadang-kadang. Tapi dia tak cakap lah berhenti Arun, nanti benda ni ikut. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap depan tu ada Shell, lu berhenti kejap lah. Yang aku ingat kau cakap macam gitu. So berhenti sakok dulu. Berhenti sakok dulu. Jadi saya pun bawa kereta. Lepas tu saya terus dekat bahu jalan tu, dekat tepi tu ada macam Shell Sri Putri tu. Depan tu ada macam bus stop. Saya betul-betul berhenti dekat sebelum bus stop tu. Ni bus stop dekat depan ni. Saya berhenti kat situ. And then kita orang 5-5 keluar daripada kereta. And tunggulah. Masa tu lebih kurang dalam pukul 4. Bukan 4 lah, dalam pukul 5 lebih kan nak subuh. Dah nak subuh dah masa tu. Memang dah nak subuh. Jadi saya pun macam lepas berhenti lah. Berhenti, keluar kereta and then tunggu azan. Lepas mengam-ngam, lepas azan sampai tu ngam-ngam keluar azan. Lepas tu kita orang isap ukuk je kat luar. And then pergi balik dekat kereta. Semua ni pergi balik dekat kereta. Bau tu dah tak ada. Lillahi ta'ala hilang guys. Okey, sebab kita ada hikmah kita berhenti situ kan. Sebab memang dah tahu nak subuh. Ya. Memang jangan bagi benda tu bawa balik lah. Kan nanti kacau keluarga kita, habis. Betul. Sebab masa tu rumah kau. Kalau rumah kau padam ke kau? Kau ajar. Dah rumah aku berantu lah. Mampus. Tapi itulah antara momen-momen yang bagi aku ingat sampai sekarang lah.
benda tu dah lama aku rasa. Itu time aku, tak silap aku, lebih kurang dalam 12 tahun lepas. 12 tahun lepas dia. Mungkin Masa tu 12 tahun lepas. baru lepas habis sekolah. Bawa ke sekolah kan. 18 19 lah. Hmm. Masa tu time tu aku cuti SEM ke apa tak ingat. Lebih kurang macam gitu lah guys. Tapi memang seram lah. Itu adalah benda yang out of nowhere, otak memang tak ada, go, settle masalah. Balik daripada tu yang tak boleh belah, balik ke kita orang terus setting motor. Memang tak tidur satu hari tu. Baru saya ingat tujuan saya datang ke rumah dia malam tu adalah untuk repair motor. Tapi terbalik. Motor saya tu. Tapi Terbalik. wah, Hassan betul. Terbalik benda Aku tu. boleh terikut pula tapi tak apalah, benda tu pengalaman. Itu pengalaman Yang orang kata tak boleh dibeli lah. memang tak boleh beli. Kalau dibeli pun tak boleh tukar ganti. Itu lah, belum tentu dapat rasa benda macam gitu kan, real Vibe tu memang mahal lah bagi aku. kan. Walaupun kau tak nampak, blow your mind. Yes. Okay. So kita sambung sebentar lagi. Rehat take 5. Alright guys, kita dah habis rehat. Jadi sekarang ni kita dengarkan kisah seram yang berlaku kepada Afiq Zom. Alright, kisah ni masa aku kecil. Masa tu raya. Dia umur berapa? Belasan tahun lah. Tapi belum lagi 18 lah time tu. Memang aku muda sangat lah time tu. Kisah dia bunyi pula. Kisah dia bermula macam ni. Okay. Masa tu time tu raya. Dah lepas raya kedua ke ketiga macam tu, aku masa tu memang tidur dekat rumah arwah nenek aku. Dekat itulah kat kampung Pontian. Lepas tu malam tu aku tidur dengan family lah. Dalam pukul berapa? Kita orang tidur dalam pukul 11. Pukul 11 tu macam okey lah, clear lah. Sebab aku tahu malam tu yang ada adalah family aku, arwah nenek aku dengan pakcik aku, pak ngah aku. So memang expect tu je lah kan. Lepas tu aku dah tidur tu pukul 3 pagi tu aku terbangun. Aku terbangun tu masa tu aku fikir nak kencing tau. Aku cakap dengan mak aku, "Bu nak bangun nak kencing." Lepas tu mak aku cakap, "Ya, tandas apa semua kan." Daripada depan nak ke tandas tu, kan rumah lama, rumah kampung. Kan kayu depan, belakang batu. So toilet tu masuk ke dapur belakang tau. Okay. Dia macam satu belok ke kanan tu masuk ke toilet. Alright. Sebelum nak ke toilet tu ada satu bilik tau. Dia ada 2 bilik dengan ruang tamu lah. Okay. Satu tu bilik pakcik aku, sebelah tu macam bilik anak-anak dia lah. Tapi masa tu anak dia semua dah besar, dah tak duduk situ. And aku macam terperasan lah ada satu kelibat dekat dalam bilik tu. Kau lalu ke macam mana? Aku lalu, tapi aku macam patah balik lah tengok siapa tidur dalam bilik tu. Tapi kau memang nampak Aku memang nampak Dia lah. baring ke arah depan ke? Dia baring meniarap. Tapi daripada pintu, daripada macam aku kat sini, ni pintu dia kan. Aku nampak lah macam ada orang baring. Okay. Lepas tu aku masuk siapa pula ni kan, tidur meniarap kan. Kau masuk dalam? Aku masuk. Mak Datuk, Aku memang masuk. nampak dengan jelas lah ada orang Aku tengah baring. memang nampak memang jelas tengah baring. Tapi walaupun tu dalam gelap, tapi tak ada gelap sangat sebab dekat dapur ada lampu. Okay. So aku nampak Sama-sama sama-sama. Bila aku masuk tu aku cakap siapa tidur kat sini kan. Aku macam mampus kan. Aku nak terkencing lah. Lantak dia lah. Pergi kencing. Buat biasa. Oh, kau keluar balik daripada bilik tu and then kau terus pergi toilet. ke toilet. Sampai toilet tu pun aku tak ada rasa macam takut ke apa ke. Sebab otak aku memang nak kencing. Sebab aku time tu bukannya sedar sepatus-patus. Betul. Dia mamai lagi. And then lepas tu dah habis semua tu, besok pagi tu aku tanya arwah nenek aku. Actually yang kau nampak malam tu siapa? Aku nampak macam kecil. Oh kecil, pakcik kau lah kecil. Sepupu aku. Sepupu kau, Okay. okay. Sepupu aku dah balik kan. Sebab aku tak tahu pula sepupu aku dah balik ke apa. Sebab yang aku tahu daripada bapak aku dia kerja malam. So aku cakap dengan dia, tu besok pagi aku tanya arwah nenek aku, "Nek, dekat bilik sebelah bilik Pak Ngah siapa Siapa selalu tidur? Biasa Jali lah tidur situ kan." Aku cakap, "Ya." Ya. Lepas tu cakap, "Tadi malam siapa tidur situ?" Tak ada siapa pula tidur situ. Okay. Lepas tu ngam-ngam pukul 10 pagi. Aku tanya nenek aku tu pukul 9 lebih lah macam tu kan. Sepupu aku balik Amboi. naik motor. Alamak. Aku Yang si kecil tu lah. si kecil lah. Alamak. Aku panggil dia dah balik. Aku nampak dia. Tanya dia, Lee, engkau semalam balik ke? Mana ada, aku baru balik ni. Aku kan kerja malam. Oh ya. Habis dekat bilik siapa lah? Siapa kau tengok siapa? Alamak. Cakap, aku tanya kau, okay, abang aku dia dekat Sabah. Aku seorang yang selalu balik. Aduh. Oh ya. Aku cakap siapa lah kat bilik tu. Lepas tu nenek aku macam takut lah kan. Yang macam-macam macam tu, bahaya.
ni baru balik ni Jali ni kan. Tu tanya, betul Din kau baru balik? Aku baru balik malam tadi, aku tak ada langsung kat rumah, aku kat JB. Ini memang bagi aku satu benda yang aku tak sangka. Aku boleh nampak benda tu. Ya. Tapi nenek aku pun seram. Dengan mak aku pun macam cakap, kau jangan main-main rumah ni apa semua. Macam mana kau boleh nampak? Ya, gila kau. Orang tua tu dah duduk situ kan. Orang tua tu dah duduk situ. Lepas tu kau nak takutkan dia kan. Kalau korang semua dah balik kan dia seorang-seorang pula. Tapi ada pakcik aku lah. Ada macam kau lah. Tapi tu lah, aku tak tahu lah permainan dia apa kat situ. Ya. Sampai Mungkin kan singgah ke penjaga rumah ke macam mana? Aku tak pasti lah, mungkin penunggu. Oh alamak. Raya tak tahu lah. Tapi memang benda tu aku nampak sekali. Lepas tu tak macam mana sepupu-sepupu aku pun kadang-kadang balik ada nampak. Dia Cerita pasal kelibat ni benda sama gak macam aku? Kau ada tak? Apa yang kau nampak kelibat? Tapi sebelum cerita pasal aku, yang sepupu kau tu nampak apa? Sepupu aku tu nampak macam ada orang menunggu dekat dalam rumah tu. Masa tu dia lalu, dia singgah rumah maklum aku. Dia nampak macam ada benda tu tengah panggil dia, menunggu dia. Aku macam siapa pula kan? Dia cakap siapa pula ni? Padahal arwah pakcik aku dah meninggal masa tu. Oh. Masa tu ni cerita yang dah sekarang ni lah, lebih kurang sekarang lah. Arwah nenek aku dah meninggal, arwah pakcik aku pun dah meninggal. So benda tu memang luar daripada jangkauan lah. Tiba-tiba ada benda tu pula. So kalau nak cerita kelibat ni, kau kata ada cerita kelibat, apa cerita kelibat kau tu? Oh, kalau cerita pasal kelibat ni, actually aku pun pernah juga lalui pasal kelibat juga. Actually masa tu Carol ni masa kecil lagi lah. Aku masa tu kecil lagi. Tak silap berapa umur tu? 8-9 tahun lah. Tapi benda tu memang ingat sebab first time masa tu. So benda ni berlaku masa tu aku dekat kampung. Masa tu dekat kampung kat Benot kan. And then cuti sekolah sebulan. Jadi aku stay lah dekat rumah nenek aku dengan kakak aku. Faham. Tapi kakak aku masa tu memang stay kat kampung. Aku duduk dengan mak bapak aku. Cuma aku balik ke kampung tu untuk lepak dengan kakak aku lah. Lebih kurang dalam sebulan macam gitu. Habis tu mak bapak kau tak ikut? Tak ikut sekali. Diorang balik last minggu sekali. Okay, faham. Jadi lepas kita orang lepas aku dah balik kat rumah tu, lebih kurang dalam duduk dekat situ 2 minggu 3 minggu macam gitu. Pada satu hari tu benda ni jadi waktu pagi tau. Dalam pukul 10-11 pagi macam gitulah. 10 pagi? Yes. Uish. Aku baru je lepas tolong nenek aku petik cili dekat luar. Petik cili dekat luar kan. Aku petik lepas tu aku hantar lagi kedai pergi jual. Berapa dapat ni? RM3. Okey, dapatlah duit poket aku kan. Okey tu daripada tak ada. RM3. Okey, jalan lah. Ambil lah RM3 masuk dalam poket. Bagi gula-gula. Yes. Bagi nenek aku bagilah upah RM1. Okey lah, masa kecil kan. So lepas dah settle semua tu, aku dah penat pergi kutip. Pergilah ke dapur nak makan. So masa pukul 10 tu? Yes, keadaan rumah nenek aku kau ingat macam mana kan? Sebab aku ingat. Aku nak pergi Zom nak pergi. So masa kau kahwin tu? Yes. So keadaan rumah dia ni, dia memanjang. Memang besar gila, memanjang. Betul. Lepas tu dekat keadaan belakang dia tu ruang tamu. Lepas tu belakang dia dapur. Lepas tu ada bilik satu, ada toilet. So dekat dalam toilet tu, dia bukan toilet, dia masih belum toilet lagi. So dekat dalam ruangan toilet tu ada laundry. Lepas tu ada sinki satu, ada mesin basuh dekat tepi tu. And then ada toilet yang betul-betul toilet jamban lah, untuk berak, untuk mandi apa semua kan. So masa tu saya, Carol masa tu, aku masa tu berada dekat kawasan sinki. Aku dah siap makan apa semua. Cuci pinggan apa semua. Yes, dah siap makan semua. Nak cuci pinggan, nak cuci cawan. Jadi aku stay dekat sinki itulah, tengah-tengah basuh kan. So keadaan dia macam gini tau. Ini sinki. Okay. Lepas tu sini pintu. Pintu nak masuk toilet. Yes, ni sinki, ni pintu kan. Okay. Jadi aku tengah basuh kat sinki. And then aku tengah basuh, tiba-tiba aku nampak macam satu kelibat kakak aku. Dengan bukan saja kelibat tau, sekali dengan bunyi tapak kaki. Memang dengar gila. Memang nampak macam satu body dia apa. Satu body dia. Memang aku nampak dia tengah masuk ke dalam toilet. Jadi aku pun stay lah dekat situ kan. Aku fikir baik juga ni, sebab aku boleh segah dia kan. Nak kacau dia. Nak kacau lah. Ingat nak kacau dia kan. Jadi aku pun standby lah dekat belakang tepi pintu tu. Ni sinki, aku beli kat belakang tepi ni kan. Kan nak segak dia kan. Tunggu. Keluar. Yes. Tak keluar bai. Aku lepak lah tunggu kan. Jadi suspicious lah. Ya, jadi aku macam pelik pasal lah tak keluar ni. So aku pun pergi toilet, masuk dalam. Lepas tu aku pun masuk ke dalam. Itu berani masuk dalam Tak tahu budak kecil. Tak pernah hadapi lagi. Tak pernah dengar pasal kisah seram ni kan.
So aku pun masuk dalam, pop tengok, pergi buka toilet, tak ada orang siap. Pergi masuk jamban tu, tak ada orang. Tengok bawah sini, tak ada siap. Pom, aku tu berlari keluar. Berlari, pergi depan, tengok, kakak aku kat depan, bai. Seram Itu dia actually masa tu aku tanya, kau tadi ada pergi belakang tak? Kencing apa tak ada lah? Tak ada. Dia cakap aku kat depan ni tolong ni kan. Tak silap aku time tu tengah menyapu ke tengah kemas kat depan lah. So aku pergi depan tengok, sebab dia rumah ni besar. Jadi bila besar sangat, belakang kalau tak ada orang, seram lagi. Seram. Seram bunyi. Tapi tak tahulah benda tu apa benda kan. Ya, mungkin dia nak kacau ke. Pagi-pagi baik. Tapi masa aku 10, Mat. Ya, 10 sebelum pukul 10 dah kacau orang. Aku pun pelik tak ada kerja apa dia orang? Itu sebab mungkin kecil lagi budak-budak tapi kan. Kalau bagi, dia nak main ke. Tapi kalau bagi seusia kita sekarang ni, kalau merasa benda tu, aku rasa kita tak akan rasa benda tu hantu. Rasa macam benda tu rompak ke. Yes, betul kan? Dia mungkin kita rasa suspicious tu, kita dah tak fikir lah. Kita orang kata hantu tu nombor 2. Sebab yang penting kita nak check adakah itu hantu ataupun itu penyamun. Sebab takut penyamun kan. Risau ke zaman sekarang ni, kita tak tahu kan. Sebab tu aku cakap, sekarang usia-usia kita ni, kita tak akan rasa macam takut tu ada, tapi kena berani. Ada, betul. Kau takut macam mana pun kau nak kena beranikan diri. Sebab kau nak kena check apa benda tu. Adakah benda tu mendatangkan bahaya ke atas rumah kau, ke atas keluarga kau. Kau kena check juga. So kalau in case kalau ada benda tu orang nak rompak ke apa kan, lillahi ta'ala, astaghfirullahalazim, na'udzubillah min zalik, kita tak minta lah. Andai kata kalau ada, alhamdulillah kita boleh elakkan kan. Kita boleh call ke, kita boleh call polis, minta tolong orang kawan-kawan, jiran-jiran ke. Jadi itulah salah satu benda yang elok lah untuk kita check perkara tu. Betul. So Kero rasa untuk video kali ni ada lagi kita tamatkan dulu. Kita tengok macam mana sambutan. Adakah korang suka dengan cara kita orang berpodcast? Kalau korang suka, korang like. Suka like sama lah kan. Kalau korang suka, korang tulis suka. Kalau korang nak lagi podcast macam gini, korang kena bagi tahu. Sebab insyaAllah kita akan buat lagi dalam podcast dekat dalam Kiaru Series untuk jangka masa akan datang, insyaAllah. Adakah ni akan podcast seram saja ke ataupun macam-macam lagi? I'm not sure. Kita tengok kalau korang ada idea berkenaan dengan apa-apa topik yang boleh kita bincangkan dekat dalam podcast ni, korang boleh bagi tahu. And then yang akan muncul dalam podcast ni, Carol dan juga Zom. InsyaAllah saya akan muncul dalam masa yang ada nanti. Kita akan jumpa bersama, insyaAllah. Jadi thank you brother. Alright, thank you invite me. No problem. So jumpa lagi next. Jumpa lagi for next video. See you soon. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Yeah man. Subscribe itu gratis guys. Well tak kau. Bayar tu. Okay. Assalamualaikum. Bye. Okay lah. Sebelum kita teruskan untuk sebelum kita